Masalah kesihatan mental di Malaysia kini meningkat. Salah satu faktor peningkatan masalah kesihatan mental masa ini adalah tekanan ketika COVID-19. Seperti yang kita maklum, untuk menentang penyebaran penyakit berjangkit ini, negara kita mengarahkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pada awalnya dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu tetapi berlarutan sehingga beberapa bulan akibat jumlah kes yang tidak berkurangan disebabkan kedegilan masyarakat melanggar arahan PKP. Seperti yang semua maklum, PKP ini berkesan untuk melawan penyakit ini tetapi membawa impak yang kurang baik kepada ekonomi negara. Oleh itu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Ini menjadi punca peningkatan masalah kesihatan mental dalam negara kita. Apa itu sebenarnya penyakit mental? Penyakit mental merujuk kepada penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan pada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalankan aktiviti seharian dengan baik. Terdapat banyak jenis penyakit mental tetapi masyarakat kita kurang peka tentang penyakit ini. Kumpulan penyakit mental yang pertama adalah kecelaruan emosi atau mood disorder. Mood disorder merujuk kepada gangguan pada pemikiran, emosi dan tingkah laku tetapi penderita masih waras dan sedar akan situasi mereka. Terdapat dua penyakit di bawah kelompok ini iaitu kemurungan dan bipolar. Kemurungan atau depression merujuk kepada perasaan sedih yang berpanjangan, kesunyian, kegusaran, rasa bersalah atau rasa tidak berguna. Penyakit ini boleh terjadi pada mana-mana usia tetapi kerap terjadi pada golongan remaja dan dewasa. Untuk maklumat tambahan, terdapat juga kondisi yang kita gelar sebagai meroyan ataupun postpartum depression yang terjadi kepada wanita selepas melahirkan anak. Terdapat juga keadaan yang digelar seasonal depression merujuk kepada kemurungan yang terjadi akibat perubahan musim. Kondisi ini selalunya datang dan pergi. Seterusnya, bipolar ataupun bipolar disorder. Bipolar disorder ini merujuk kepada penyakit yang menyebabkan penukaran emosi secara mendadak. Penyakit ini terbahagi kepada 3 kumpulan atau fasa, iaitu yang pertama, manic atau maniac episode merujuk kepada perasaan yang sangat-sangat gembira dan bertenaga. Yang kedua, depressive episode merujuk kepada perasaan yang sangat-sangat sedih. Kumpulan yang ketiga, manic depressive episode merujuk kepada penderita mengalami gabungan kedua-dua kondisi iaitu manic dan depressive episode. Kumpulan penyakit mental yang kedua adalah kegelisahan ataupun anxiety disorder. Penderita biasanya mengalami halusinasi iaitu keliru dengan mengalami suara-suara gaib berkomunikasi dengan mereka. Mereka juga mengalami delusi iaitu mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari sakit berkenaan. Kegelisahan atau anxiety disorder ini terbahagi kepada 3 iaitu yang pertama kegelisahan umum, panik dan fobia. Kegelisahan umum ataupun dikenali sebagai generalized anxiety disorder merujuk kepada penderita mengalami kegelisahan berkaitan hal-hal biasa harian seperti duit, kesihatan, keluarga dan kerja. Tetapi kegelisahan yang mereka hadapi ini sangat-sangat serius. Bermaksud mereka mengalami kegelisahan ini pada setiap hari. Yang kedua, panic disorder. Panic disorder merujuk kepada penderita selalu mengalami serangan panik, iaitu dengan kata mudahnya pengulangan episod yang sangat menakutkan dalam minda penderita. Tetapi situasi menakutkan ini tidaklah mendatangkan bahaya kepada penderita. Penderita selalunya mengalami sesak nafas ketika serangan panik ini berlaku. Kumpulan penyakit mental yang seterusnya
adalah psikosis ataupun psychotic disorder. Psychotic disorder merujuk kepada penyakit disebabkan oleh cara pemikiran dan persepsi yang lain dari kebiasaan ataupun tidak normal. Penderita selalunya hilang kesedaran dengan realiti, mengalami halusinasi dan delusi merupakan simptom penyakit ini. Sebagai contoh, skizofrenia merupakan penyakit di bawah kumpulan psikosis. Penderita biasanya mendengar suara-suara yang tidak wujud, kerap berfikir yang orang di sekelilingnya ingin menyakiti mereka dan mencederakan mereka. Dan mereka selalunya bercakap tentang sesuatu yang mengarut dan sukar difahami. Dan penyakit mental yang seterusnya adalah kecelaruan personality ataupun personality disorder. Personality disorder ini merujuk kepada perubahan dalam pemikiran dan tingkah laku yang berbahaya dan lain daripada orang biasa. Ini merupakan sedikit contoh penyakit mental yang sering berlaku kepada masyarakat kita hari ini. Terdapat banyak lagi penyakit mental di luar sana. Masalah kesihatan mental sering melibatkan pelbagai kesan, antaranya ialah kes penderaan yang mana kebanyakannya melibatkan kanak-kanak sebagai mangsa kejadian. Negara Malaysia antara negara yang tertinggi terjebak dengan kes penderaan. Hal ini tidak asing lagi bagi negara Malaysia pada masa kini. Sebagai contoh, Berita Harian telah mengeluarkan berita di mana kanak-kanak berusia 7 tahun mati akibat didera oleh ibu kandungnya bersama-sama dengan bapa tiri mangsa. Kes ini telah menjadi sejarah hitam dan juga antara kes terhangat yang dibualkan di serata Malaysia pada Januari lalu. Mengulas kes kejadian, seorang kanak-kanak ditemukan mati dalam sebuah tong air di rumahnya di Taman Kerubung Jaya, Melaka. Mangsa dipercayai didera oleh ibu kandung dan juga bapa tiri sebelum disahkan meninggal dunia akibat lemas. Polis telah mengesahkan terdapat kesan kecederaan dan juga lebam di beberapa bahagian anggota mangsa. Mangsa adik Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik maut pada 29 Januari 2021 di tempat kejadian. Kedua-dua suspek, ibu kandung dan juga bapa tirinya yang masing-masing berusia 32 dan 38 tahun telah ditahan polis dan dibawa ke mahkamah bagi menjalani siasatan. Bagaimanapun, kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah dan minta kes dibicarakan. Punca jenayah penderaan yang dilakukan masih tidak dapat dikenal pasti sehingga hari ini. Setakat ini, pihak siasatan telah mengesahkan ibu kandung mangsa pernah menerima rawatan pakar psikiatri. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pejabat Kolej Kontingen Melaka. Ini adalah satu contoh isu semasa berkaitan dengan penyakit mental di negara kita. Terdapat banyak lagi kes dalam Malaysia berkaitan penyakit mental yang bertukar tragedi yang bertukar kepada isu jenayah. Isu ini tidak kelihatan berat di mata masyarakat, tetapi ini merupakan situasi yang sangat-sangat serius yang patut diutamakan dalam kalangan masyarakat. Semoga sedikit sebanyak info daripada video ini dapat membantu masyarakat menambah ilmu dan menambah sedikit kesedaran dalam diri mereka berkaitan pentingnya isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat.